استغفر الله العظيم استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا وارزقنا شفاء من كل داء. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وأسرتنا وأهلنا وإخواننا وأصحابنا. اللهم يا دافع البلاء ارفعنا يا الله وعلى المسلمين كل بلاء ووباء وهم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tamanya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sambungan dah kata dia dan yang keempatnya. Dan yang keempatnya air yang mutanajis, dan iaitu air yang jatuh najis padanya, sama ada berubah atau tiada, padahal kurang daripada 2 qala. Ini jikalau adalah najis itu mutanajiskan air. Bersalahan jika najis yang tiada mutanajiskan dia, yakni yang diistisna akan dia, iaitu bangkai yang tiada mengalir darahnya ketika dibunuh akan dia atau dibelah akan dia pada ketika hidupnya, seperti lalat dan kabu dan kala dan lipah dan cicak dan seumpamanya, jika tiada dicampakkan padanya dan tiada mengubahkan air. Baik, kategori air yang keempat daripada 3-4 jenis air. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammas, iaitulah air yang jemur di matahari panas dalam bekas yang berlogam. Kemudian yang ketiganya air mustakmal, dan yang keempatnya malam ni air mutanajis, iaitulah air yang terkena najis. Itu air yang terkena najis. Itu dia. Apa dia air yang kena najis ni? Dan iaitu air yang jatuh najis padanya, itu makna air yang kena najis. Air yang jatuh najis, air dalam beldi suci mutlak, kemudian jatuh najis dalam dia, sama ada berubah atau tiada. Sama ada air itu berubah ke tidak berubah, tak kira lah, asalkan jatuh najis. Tu tahi cicak tu jatuh dalam beledi yang ada air, tak berubah air tahi cicak, tapi najis lah. Itu dia. Padahal syarat dia lagi, air tadi kurang daripada 2 qala. Air tak cukup 2 qala. Kalau 2 qala cukup-cukup, tak najis lagi.
Kalau tak berubah, jatuh tahi cicak macam dalam kolah gitu. Tu. Jadi air 2 kolah ni, kalau kurang daripada 2 kolah, air dalam beldi ke dan sebagainya, jatuh najis walaupun tak berubah, maka air tu jadi najis. Bila kita tengok air tu ada tahi cicak dalam contoh. Jangan duk guna najis air tu. Beldi-beldi pun najis habis. Baldi tu najis habis. Kena basuh pun beldi-beldi. Itu yang kita sebut dulu tu macam ke mesin basuh. Mesin basuh. Ada najis. Kita bubuhlah kain baju kita yang ada najis. Lepas tu kita pun bubuh air. Bubuh air penuh, tergelang air. Maka kita pun putar. Habis itu najis. Pakaian-pakaian hak tak najis tadi pun najis. Gak kemudian bukan setakat pakaian tu yang najis. Mesin tu pun najis. Mesin basuh tu najis. Itu dia. Jadi kita kena basuh mesin tu. Kalaulah kain kita tu najis dan kita bubuh air tadi, habis najis ni. Sebab dalam mesin basuh ni, kebiasaan mesin basuh tak sampai 2 kolah. Tambah-tambah kita buat sabun pula, jadi air tu air mustakmal. Sampai 2 kolah pun tak jadi dah. Kenapa? Kalau ada najis tu. Sebab apa dia air jadi air sabun tu. Air sabun tak najis. Kalau pakaian kita tu tak najis, yakin kata pakaian kita tak najis, kita bubuh dalam mesin, kita bubuh sabun. Lepas kita mesin. Walaupun baju tu masih bau sabun, tapi tak najis lah. Sebab pakaian tu tidak najis. Dengan syarat mesin tadi pun bukan tepat najis asal dia. Mesin tu basuh. Sebab tu kalau kita nak basuh baju tu, mesin tu kena basuh. Kena cucur semua air. Nampak tu? Jangan pakai berdebok je. Kena ada beza lah. Dengan orang awam, dengan kita orang belajar, kena ada beza. Jangan buat tak ada beza. Padahal kurang daripada 2 kolah air. Ini jikalau adalah najis itu mutanajiskan air. Air najis itu najis yang boleh menajiskan air. Artinya najis yang tidak dimaafkan. Tidak najis yang tidak dimaafkan. Bersalahan jika najis yang tiada menajiskan dia. Ada juga najis tapi tidak menajiskan air. Tidak, artinya ada najis yang dimaafkan, yang tidak menajiskan air. Yakni yang diistisnakan dia, yang dikecualikan tu mana istisna. Yang diistisnakan dia makna yang dikecualikan, iaitu bangkai yang tiada mengalir darahnya ketika dibunuhkan dia. Itu cari binatang yang bangkai dia tak ada darah. Kalau dia masuk dalam air, mati, air itu tidak najis. Itu dia, bangkai yang tiada mengalir darahnya. Banyak binatang yang tidak mengalir. Di antaranya segala serangga-serangga. Jenis-jenis serangga. Ni serangga-serangga ni banyakkannya tak ada darah lah. Bila kita bunuh dia, tak terbit darah. Atau dibelahkan dia. Kita belah dia masa pada ketika hidupnya, tak ada darah. Seperti mana? Seperti lalat. Lalat tak ada darah. Kita retuh kepala dia tu tak ada darah. Itu jenis-jenis serangga tu, jenis lalat ni. Dan kabur. Dia buat mari contoh kabur. Dan kala. Kala. Kala tak ada darah, lipang tak ada darah. Tak, memang tak? Tak ada deh. Lipang tak ada darah, kala tak ada darah. Lipang tu kan kita biasa kerak lipang tu, bila ada kerak mana ada darah, tak ada darah. Darah merah, Dan lipas. Lipas pun tak ada darah. Dan cicak.
Ya, cicak tu tak ada darah. Ada darah sikit sangat, darah tu tak mengalir pun. Darah lipas, darah cicak ni tak mengalir. Ada nampak merah sikit je. Kalau kita belah dia kerak dia tu nampak ada merah tapi tak ada mengalir. Nampak tu? Tu cicak. Dan benda-benda lain lah. Hak ni semua ni haram belaka ni. Nak makan tak boleh sebab makan. Tu haram. Nampak tak? Masa hidup pun haram, mampu pun haram. Ni dua masalah. Batang dayak makan ulat tu, ulat dalam batang kayu buruk tu. Kita dua masalah nak makan katik macam tak ada makanan. Macam ke tak ada makanan. Puak tu dia makan, dia jumpa ulat. Dia bawa lalu dah dia punya apa ni orang panggil kepoh dia tu. Sambar dia tu. Jumpa tu kok. Yoboh-boh dia kata-kata dalam tu. Orang makan begitu je. Nampak tak? Kalau kita ulat dalam kayu tu, kayu buruk tu banyak tu. Tu haram. Haram belaka. Hak binatang darat ni semua haram belaka. Tak kira ada darah, tak ada darah. Ulat tu tak ada darah tu. Tak ada darah. Dia kata susu dia dalam lemak. Dia kata susu bukan susu. Susu apa? Ulat kecil lagi. Nampak tak? Naru. Itu bukan darah. Tidak tak ada darah. Tapi haram. Makan cicak haram. Ni makan ekor cicak. Bukan ekor cicak. Dia makan anak tikus. Anak tikus ada darah. Dia makan anak tikus ada celek mati lagi. Telam pelegong. Dia telam. Boleh buat kira. Itu haram belaka. Jadi lapuk. Macam ulat tadi. Macam tak makan dang. Beras mahal. Orang kata dah beras mahal jangan makan beras. Makanlah nasi. Tak dengar. Beras mahal. Pun dia masalah kita. Saya tak ada masalah beras mahal. Sebab saya tak pernah makan beras. Masa zaman-zaman kecil-kecil dulu budak sekolah makan beras. Cekok-cekok ambil maruh ni mak. Waktu makan beras tak apa. Masa itu makan beras. Sebab apa? Sebab beras murah. Dan ni beras mahal tak Imam weh. Jangan makan beras. Tak Imam tak je makan beras. Dah. Masa kecil tu aja makan beras tau. Tak. Yang masa kecil tu aja makan beras ni. Buat kita ni. Masa tu beras murah. Dan ni tak boleh makan beras. Saya tak je makan beras. Sakat beras mahal ni. Makan nasi semua. Ya tak? Baik. Jadi jangan buat tak ada makanan. Sampai ulat pun nak makan. Macam-macam kita ni. Habis orang makan tu. Duk wera-wera kat kita pun nak makan. Ni kalau pergi Thailand, pergi ke Hak Nyai. Ada dah. Hak Nyai, bakok banyak. Jenis serangga ni dia goreng. Lipah dia bela. Kala jeking tu dia bela. Dia bela kala jeking. Nampak tak? Dia bela tu dia buat apa? Dia buat goreng tepi jalan. Dia goreng sekor-sekor kita tak siang-siang dah. Dia pakai goreng gitu je. Lepas tu garing molek kau ambil akak lah makan dengan lada sikit. Macam kita buat calek kepuk. Sedap sangat memang kata. Sedap benda orang kafir tu dia apa dia tak ada makanan. Atas dunia ni dia tak ada dah nak makan apa tak ada dah. Kita jumpa di akhirat dia makan nak makan lipang banyak mana pun di akhirat. Dulu tengok dalam YouTube buat ni makan lipang makan kala jeking. Nampak tak nak makan tak boleh haram. Makan Dia orang syurga ni tah ayat Tuhan nak makan kata. Ni siapa ni boleh tu. Dah susah apa ni. Nak makan benda. Lebih pada jelipang lebih pada jeking lagi. Nak makan anak tikus boleh masa tu. Tergamuk dah masa tu. Tak ada benda ada tergamuk kan. Sebab apa tak tergamuk? Sebab tak ada halal haram. Sini yang kita tak tergamuk kerana apa? Kerana ada halal haram tu babi tu kita tak makan. Sebab apa kita tak tergamuk nak makan? Walaupun semula tak tergamuk nak makan. Bukan kerana dia babi. Kerana haram. Tu ke tak? Tidak. Kalau tak kerana haram, ayam apa tu nyek di kereta tu tak dalam sebelah apa dah makan. Ayam juga. Supaya kau kita tergamuk nak makan. Gula tengok. Lari jauh lagi. Kerana apa?
Kerana haram. Itu kita ada imam tau ni. Kita ada imam. Hak ni tunggu lah. Tunggu apa mu nak makan benda-benda gitu boleh hang nanti duduk dalam syurga ni. Orang kafir tak ada. Dia tak ada halal haram. Ayam langgar di kereta boleh ada di siang ke dia. Cicang perut goreng. Babi. Ada dia rasa kotor babi ada. Tak ada. Melas perut makan babi. Kenapa? Kerana tak ada halal haram. Dan begitu juga kalau jeking kita tak tergamak, tak tergamak nak makan. Bukan tak tergamak. Kerana ada hukum halal haram. Maka kita pun tak mahu makan. Tengok di Thailand macam-macam lalak dia goreng. Segala-segala ada dia goreng. Iman, jangan pergi nak makan, pergi nak tengok boleh tengok. Nanti yang makan darah hulur. Dan ni baru ada dalam YouTube tu tengok dalam gambar. Kita dulu tengok dengan mata kepala belakang benda-benda gini ni. Tengok dengan mata kepala orang buat. Nampak tak? Tu dia ular. Begitu juga ular. Dengan mata kepala. Dia dah kerak-kerak dah ular, dia ratung kerak. Dia ratung tekuk tu kau. Dah lewat benda dah ular dan ratung tekuk. Ular tedung tu. So, mahal sikit. Masa tu saya tanya berapa tahu sekali minum air dia tu, darah ngepedi. 10 riyal, masa 10 riyal mahal dah masa tu. Masa tak silap 10 riyal kita lebih kurang. Tahun 80-an. Nampak tak? Hak tu hak di Malaysia. Hak di Thailand pun saya aja tengok. Duduk depan sekali tengok. Sebab apa demo ni dia tak ada jijik, tak ada benda sebab tak ada jijik. Tu kerana dia tak ada hukum. Hukum dah letak dia. Kita ada hukum. Jadi binatang-binatang saat ni semua najis belaka tu. Dah mampu. Lalak baik, kabur baik, kala, lipah, cicok. Itu najis belaka. Tapi bila dia masuk dalam air, terjatuh dalam air ketika dia mampu, ataupun mampu dalam air, maka air itu dia tidak boleh menajiskan air. Kerana najis serangga-serangga yang tak ada darah tadi, dimaafkan. Dimaafkan pada minuman yang jatuh dalam minuman. Itu dia. Tapi dalam masalah kita bawa bangkai dalam semayang, dalam mazhab kita Syafi'i yang muktamadnya batal semayang. Kenapa? Bawa bangkai lalak duduk dalam poket. Bangkai lalak. Padahal kalau lalak kalau mampu masuk dalam air, boleh minum je air tu. Dimaafkan. Tapi kalau dia terjatuh duduk dalam poket, mampu kita bawa semayang. Dalam mazhab kita Syafi'i yang muktamadnya batal semayang tu, tak sah semayang. Tengok-tengok ada lalak. Patut pun masa nak semayang tadi bahasa benggir sikit lalak kocek tu. Maknanya belum ada semayang tu ada dah. Maka kena semayang semula. Tidak dimaafkan. Nampak? Sebab itu najis ni banyak kategori. Nampak? Banyak kategori. Ada setengah najis yang dimaafkan pada semayang, tapi tidak dimaafkan pada makan. Seperti darah sikit. Setitik darah. Ataupun 2-3 titik darah. Kena baju. Boleh buat semayang. Tapi darah setitik kalau kita nak makan, haram. Tak boleh. Itu kena faham tu. Kategori tu. Sebabnya apa yang mu nak pergi makan darah, lapar sangat nak makan darah. Nak jadi Dracula. Nampak? Itu dia. Semayang dah boleh lah. Dia tak boleh nak jaga pakaian tu, nak saling payah. Yang sikit darah. Boleh. Begitu juga kadang-kadang tidak dimaafkan pada semayang. Pada semayang tidak dimaafkan. Tapi pada makan boleh. Makan boleh. Benda najis. Tapi dimaafkan pada makan. Semayang dah boleh. Seperti darah-darah yang ada dalam daging. Daging lembu tu. Kita tengok kalau kita nak masak daging tu, kita basuh. Sudah royak, sudah cuci. Dah puyuk. Tak berapa lagi dah puyuk. Dia pun timbul air. Air warna apa? Warna merah air tu. Apa warna merah? Kerana darah.
Ya, kita buat sup tulang tu merah siung air. Merah. Kerana apa? Kerana darah. Boleh tak makan? Dimaafkan pada makan. Nak basuh sampai ke putih lepuk jadi macam air pahit. Tak jadi. Tak lagi makan daging lagi macam ketah, macam makan ketah. Tak ada kuasa benda. Tapi air yang banyak tu kalau kena baju, air darah tadi kena baju. Sebab tu dalam kitab Bajuri, Ibn Qasim dia kata, kena je kuah gula. Kuah gula daging ataupun kuah gula ikan tu. Dalam tulang ikan tu banyak lagi darah. Tapi darah hak ada tu kena buang. Hak zahir tu kena buang dalam ikan. Hak dalam tulang tu, dalam daging tu dah ada darah. Dalam daging tu kita masak gula, maka kuah gula tu kena baju. Maka tak boleh bawa semayang. Dia yang disebut dalam Bajuri Ibn Qasim. Tak boleh bawa dalam semayang. Tapi makan boleh ke tak? Boleh. Tu terbalik dengan tadi. Hak tadi darah sikit, nak makan tak boleh. Tapi bawa semayang boleh. Nampak? Sebab apa? Sebab darah sikit ni bukan jenis makan. Hak darah dalam daging lembu tadi jenis makan. Bukan jenis semayang. Itu dia. Kadang-kadang najis ni dalam semayang pun najis, tak boleh, tak maaf. Dalam makan pun tak boleh maaf. Nampak? Makan pun tak boleh, semayang pun tak boleh. Seperti najis-najis lain lah, tahi ayam walaupun sikit. Tahi ayam kena kaki. Lagi tak basuh dah boleh bawa semayang. Nak colek sikit, nak rasa guna haram. Nak terang rasa dah molek tahi ayam kena kaki ni dah molek. Tahi lembu biasa tahi lembu sepak jalan-jalan sepak tahi lembu tengah malam. Nak rasa kita tahi lembu ni rasa guna haram. Nampak tak? Itu kategori-kategori dia. Yang benda tu kita kena perhalusi. Ada kalanya dalam semayang pun tak apa, makan pun tak apa. Di dalam semayang pun tak apa, makan pun tak apa. Seperti sedikit kuah saat ni. Kuah gula daging tadi sikit kena baju. Boleh bawa semayang. Dah sikit ni kalau makan lagi boleh. Samalah seperti lalak kabur ni. Dia maaf pada minuman air. Nak makan dia tu nak buang mulut tak boleh. Jatuh dalam air dia mampu. Semut jatuh dalam air mampu. Kita cedok di waktu tubik. Air tu boleh minum. Air boleh minum. Nampak tu? Kena molek madu. Sebab tu hak original pula tu baru ambil. Masuk semut penuh dalam. Cedok semut tu. Madu tu iru je lah. Nampak tak? Baik. Jadi taklah berbangkit kata kalau ada semut dalam baju boleh lagi. Mazhab kita Syafi'i yang dimuktamadkan, yang dipegang najis kan, tak sah semayang tu. Nampak? Jangan buat hujah dalil mengarut. Ada orang buat dalil tak najis kata dia. Sebab apa dah najis? Sebab masa nak semayang tu tak imbang. Dia suruh betul sah je. Dia tak suruh tengok dalam kocek tu ada lalak ke tak, ada semut ke tak. Tu hujah bodoh panggil. Ada ustaz buat hujah lagu tu. Ada ustaz buat hujah lagu tu dia saya sebut tu. Tu hujah tak cerdik. Hujah apa lagu tu? Kalau lagu tu banyak benda lah hak tak imam tak sebut. Betul sah lah, hak lain boleh belaka dalam semayang. Cakap boleh. Cakap boleh. Boleh. Buat apa? Dah tak imam tak ayat pun tadi. Jangan cakap dalam semayang. Tak cerdik lah panggil hujah. Nampak tu? Saya dengar. Kata tak cerdik. Ya Allah. Jadi ustaz tu. Ngaji tinggi. Nampak? Mengarut. Sebab apa? Sebab pandai reka tu lah. Reka pandai foto belik. Ustaz lah ni banyak foto belik kot. Ngaji daripada sekolah. Sekolah. Jadi. Ngaji nak siji. Lepas tu belik mari. Jangan. Dan seumpamanya, jikalau tiada dicampurkan padanya dan tiada mengubahkan air. Saat ni lalak ke apa ke, jangan kita campur dalam air. Kalau kita buang dalam air sebeldi, kita pergi buang lalak mampu. Bubuh pak kita lepor, jatuh dalam air. Maka air tu najis. Maka air tu najis.
Walaupun semut seekor. Sebab tu ulama-ulama dia buat garis panduan dah. Macam nak buat air ni. Nak buat air, dia kena bubuh gula dulu baru bubuh air. Nampak? Bimbang takut dalam gula tu ada semut apa. Kalau lah bubuh air, lepas tu baru bubuh gula. Kalau dalam gula tu ada semut, pak kita capak dalam air, maka air tu najis. Sebab kita yang bubuh. Bukan semut tu masuk. Kita yang bubuh tu najis. Tu ulama-ulama buat garis panduan. Kita tak dengar tu, tak pakar. Tak pakar. Sebab apa tak pakar? Sebab kita tak pakar. Jahil. Ya, sebab tu kita tak pakar. Sebab apa tak pakar? Sebab tak pakar. Sebab apa tak pakar? Jahil, tak belajar. Mana? Orang belajar, kita tak mau belajar. Lepas tengok mula bahar rambang. Biasa kedai-kedai gitu. Dia bubuh gula ke dia. Jangan bubuh gula dulu. Kecuali yakin benar gula kita ni kita letak tempat molek dah. Tudung rapat, semut tak masuk. Ya semut ni kalau ada ruang sikit, hak besar tak masuk, hak kecil masuk. Dia suruh semut banyak tu masuk. Semut ketung tak masuk lah. Aku tak boleh masuk. 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 Buat dia. Masuk. Baik. Dan syarat yang keduanya tiada dicampur padanya, dan syarat kedua tiada mengubahkan air. Tak mengubah air. Air itu tak ada berubah benda satu dah masuk semut sana ni. Jangan masuk semut masuk sendiri. Tapi kau air itu bau. Bau pun dia semut bau ni. Bau hacing. Kengga hacing ni. Jadi. Bau lah, bau semut tu. Air tu bau, ada bau. Itu najis. Walaupun dia masuk sendiri. Masuk kengga contoh. 3 ekor masuk kengga dalam gelas. Duduk situ lah. Lepas kita buang-buang kengga bau. Bau kengga dah ni. Maka najis lah air tu. Kengga tu kat mana ada darah? Ada darah kat mana kengga? Dia ada kecing je. Body dia tu orang kata body kengga. Punggung dia besar tu. Penuh dengan air kecing. Nampak tak? Sebab tu kalau kita nak buat banding, nak buat contoh misal. Kalau gangguan banyak sangat orang ganggu kita. Ya dah. Ganggu hak pelawak ni. Kita kata mu ni macam kengga tu. Jangan kata macam lebah duit madu. Macam kengga tu apa? Nak buat kerja buat tak boleh kengga ni. Beruk Allah. Allah kengga ni dua perkara. Dia ketik saya, dia kecing saya. Dia ganggu kita. Ganggu ketik saya, ganggu pelawak saya. Nampak kengga tu kaedah kengga. Yang main-main. Ada ulama-ulama dia, kalau hak jenis-jenis gini, dia kata hak macam kengga tadi. Macam kengga tu apa? Ketik lagi. Kecing lagi. Hak kecing tak tahan. Allah tak tahan kecing, kena atas mata tu kat Allah. Tuhan saja tahu, saya rajin kena kecing kengga atas mata. Masa memang kecil-kecil kita buah kan. Banyak pokok jambu. Banyak. Tak nampak dah kengga, tapi kita berani lawan kengga ni sebenarnya. Tengok pokok ni banyak kengga naik juga. Naik atas tu apa? Banyak sarang dia. Kocok sikit sarang dia pakat turun kau. Dan dia kecing sekor. Hak lain tu pakat kecing. Pakat mari. Jadi. Nampak? Tu kengga kau. Ada ulama-ulama kata macam kengga tu betul dah. Betul seling dia. Ya. Ke mana buat ni? Baik, demikian lagi najis yang halus. Yang tiada dilihat oleh mata. Yang pertengahan. Dan jikalau najis mughallazah sekalipun, maka sekaliannya tiada menajiskan sesuatu yang cair dan air. Itu dia. Ni najis gitu juga najis hak yang tidak najiskan air. Hak tadi hak yang tidak najiskan air ialah macam lalat ni kan. Dimaaf. Selagi najis yang tidak menajiskan air ialah najis yang masuk dalam air tapi kita tak nampak dengan mata kasar. Kena pakai seperong baru nampak. Tu macam orang learning kan, dia ambil pak dia buat kajian macam ke makanan tu. Kita tak nampak ada babi dalam. Ya dah makanan kita tu hak kedar tu.
Ada nampak babi seekor dalam? Ada. Sekuk ke apa ke senik ke apa ke macam-macam. Tapi bila kita suluh, oh ada DNA babi. Contoh, DNA babi itu makanan. Hak tu najis. Hak tu najis. Kalau najis tu najis. Najis tahi lembu biasa, mutawassit tau. Tahi lembu lah kita makan. Kalau najis tu mughalazah macam babi. Lemak babi ke dalam babi lah kita makan. Mughalazah lah jawab dia. Sama lah. Tapi pada air ni, pada air ni tidak menajiskan air. Bukan tidak haram hak makanan ni. Masalah haram kan masalah najis saja ya. Ni tidak menajiskan air. Ialah jatuhnya najis dalam tu kita tak nampak. Najis bahasa jenis berabuk debu. Kita tak nampak. Macam kita letak beledi tengah-tengah tu. Lalulah sepuak babi. Nampak? Sepuak babi. Oh, lalu. Tak kena pun beledi, tak langgar pun. Tapi lalu ke tepi. Kemungkinan ke tidak najis babi tu masuk dalam air. Ha, itu dia. Kemungkinan. Kita letak mungkin. Kemungkinan najis daripada babi tadi sama ada debu seluk dia apa masuk dalam air. Bila masuk dalam air kita tak nampak. Kecuali ambil air tu masuk mak-mak pak suluh tengok ada DNA ke tak. Tengok-tengok ada DNA. Nampak? Tak apa. Sebab kita tidak menghukum melalui kajian. Tak payah. Dengan mata kasar je. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita ni hukum dengan zahir. Dengan mata kasar. Tengok mata kasar tak ada. Dia tak berak, tak kucing dalam air berdi dia ni. Maka boleh. Air tu masih lagi suci. Boleh buat ambil air semayang. Walaupun kata air tak yakin. Kata hal tu tak yakin tu empat lah air. Tak yakin kata dia kena masuk makmal lu tengok apa semua sekali. Dengan apa benda ni orang panggil dengan alat dia. Baru nampak, baru rasa yakin ada ke tak. Itu nombor 2. Hak tu ikut nama. Tapi boleh pakai air tu. Tiada menajiskan sesuatu yang cair dan air yang cair ni habis. Dan air atau dua kalah. Ada pula tu. Dan lebih pada hal berubah maka najislah. Tidak. Ataupun dua kalah dan lebih. Kalau dua kalah ataupun lebih pada hal berubah maka najislah dia. Kalau dua kalah dah tapi berubah juga masuk najis ni. Kalau kita ada kalah depan masuk tahi lembu. Lembu ni pandai ni sekolah tu. Dia nak berak dia tungging punggung dia tak kalah. Tungging tak ke jalan orang marah. Orang marah tungging kita kalah itu. Boleh 3 tapak tahi lembu. Tengok-tengok kita nak mari ambil air semayang pagi esok tengok ijah je berubah warna. Berubahlah atau bau bau tahi lembu ni. Tahi lembu kuat bau, main-main dia berak luar sejik pas dalam sejik bau. Tahi lembu ni. Nampak tak? Ni. Maka najis tu merubah air. Kemudian kata dia dan qadar 2 qadar itu 500 ritlun. Kita berhenti tu Allah.